Hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim. Astaghfirullahal azim. Ila haratin nabiyina Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila kafatil anbiya wal mursalin wal awliya wash syuhada'i was salihin wa khususan ila kulli masyayikhina wal muallimina wal abaina wal ummahatina wal ikhwanina kulli karabatina wal jama'atina wal ashabina wa kulli muallim syahidunillah lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jazallahu anna sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Baik. Syukur kepada Allah di atas segala kurniaan rahmat dan kasih sayangnya buat kita yang melimpah-limpah, yang kadang-kadang tak sempat kita tadah nak sebut banyaknya rahmat dan kasih sayang Allah buat kita ni. Salawat dan salam ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ala alihi. Kita niat iktikaf dan kita niat duduk di dalam majlis ilmu lillahi ta'ala insya-Allah. Baik, muka surat berapa ni? 46. 46 ni. Tu lipat tu apa tu? Ada. 46 tak? Betul 46. 46 ni hak mana ni? Ada lain ni. Ada lain? Ada. 46 ke tu? Ada. 46 ni. 47 tak masuk lagi rasanya. Dia tanda 46 ni. 46 46. Okey, baik. Allahumma salli ala Muhammad. Muka surat ni hak ibu-ibu ni ada kitab kan? Ada tak? Ada bagi tak? Ada satu, tak apa. Ni 46. Okey. Adab rakyat kepada penguasa. Elok. Nak pilihan raya dah ni. Tapi kita tak perasan lah, tak ada kaitan kita. Tempat lain. Cuma kita turut merasa bahangnya. Gitu istilah. Baik. Adab rakyat kepada penguasa. Bismillahirrahmanirrahim. Katanya Imam Ghazali yang pertama, hendaklah tidak berusaha untuk mendatanginya. Dengan pemimpin ini, janganlah kita ni nampak sangat nak ke dia. Kita mendatanginya. Nampak kita mendatanginya. Kalau kita tengok sebaliknya, pemimpin mendatangi rakyat. Jangan nampak kita nak panjat pejabat istilah dia kan. Panjat situ, panjat sini. Jangan nampak sangat. Jangan nampak nak usaha sangat kita nak dekat dengan dia. Ini rakyat. Yang kedua, tidak meminta bantuannya kecuali untuk sesuatu yang menjadi tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia apa dia? Tanggungjawab pemimpin. Apa dia dalam urusan dia? Contoh, kalau pemimpin tu kita kata ketua kampung lah. Apa tanggungjawab ketua kampung? Hal-hal kebajikan rakyat, kebajikan orang kampung. Maknanya nak ngadu untuk ketua kampung, tiap kali hujan lebat, rumah saya ni naik air. Ni tanggungjawab ketua kampung lah untuk tengok balik saliran kat rumah dia tu macam mana. Sungai ataupun parit besar ada tak dekat rumah dia. Apakah yang menyebabkan air masuk dalam rumah dia. Jadi tengok balik dia punya peta kampung dia. Ataupun dia panggil apa dia? Geografi lah. Tata letak kampung dia. Dia punya rumah dia macam mana. Laluan air ke macam mana. Baik. Jadi ketua kampung tengok. Lepas tu ketua kampung ambil perhatian dan bawa kepada jabatan saliran dan sebagainya lah. Baik. Maknanya apa dia? Minta tolong boleh. Tapi dalam bidang kuasa ketua kampung. Jangan minta tolong ketua kampung, anak saya nak beranak ni.
tolong hantar pergi hospital. Bukan bidang dia tu. Bukan kuasa dia tu. Minta sesuatu yang tanggungjawab dia. Jangan yang bukan dalam hal dia. Sebab pemimpin ni bukan semua benda dia nak kena tanggung hal kita. Sebab kadang-kadang kita ni tak ada duit minta dengan tuan kampung. Tak ada duit minta dengan tok imam. Tak ada duit minta dengan masjid. Kita cari ke situ. Ada orang terdesak sangat. Dia macam tu. Sebenarnya kalau boleh jiran lah tengok. Tengok. Tapi kalau pergi minta dekat sumber yang tidak ada sumber. Sesuatu ketua yang tidak ada sumber. Ketua kampung. Orang minta orang susah. Dia akan bagi duit dia. Bukan duit poket mana-mana. Tidak. Dia akan bagi duit dia. Bukannya ada peruntukan. Ni 10,000. Dalam 1 tahun orang susah ni lah duit terdesak. Tak ada. Dia tak ada duit macam tu. Lala makan modal dia sendiri. Itu sebab belah ihsan dia. Kalau dia kata tak ada duit, memang betul, memang tak ada duit. Duit hanya untuk allowance dia, untuk keluarga dia saja sebenarnya. Ni saya tak cerita hak jenis makan kat tepi lah. Ni cerita hak lurus. Cerita hak lurus. Baik. Jadi kadang-kadang kita minta yang bukan yang tanggungjawab dia. Tanggungjawab dia, apa yang dia boleh tolong, dia boleh salurkan sahaja. Baik. Memelihara sikap takut kepadanya walaupun dia bersikap ramah. Kita dengan pemimpin ni kena ada takut ni lebih kepada segan lah. Lebih kepada hormat lah. Walaupun dia ramah. Tapi janganlah kita bergurau sampai nak atas kepala dengan dia. Sampai bertepuk tampar. Walaupun dia ramah sekalipun. Dia ada izzah yang kita kena jaga. Kehormatan dia. Atas Allah bagi dia kelebihan. Ketua kampung. Dia kawan kita. Tapi bila dia jadi ketua kampung, kita tak boleh bergurau macam biasa dah dengan dia. Gurau boleh tapi agak-agak lah. Kalau orang ramai tengok, tak kenalah, jatuhlah maruah dia. Jadi kita sebagai kawan, sebagai rakyat ni, kena hargai dia. Kadang-kadang yang jadi ketua ni, ataupun pemimpin ni, kawan sekelas ke, kawan sepermainan dulu ke, kawan-kawan kita dulu. Tapi bila Allah angkat darjat dia untuk jadi pemimpin, maka kita kena hargai dia, kena laksanakan, tunaikan hak dia untuk dihargai, dihormati sebagai pemimpin. Bersikap takut, memelihara sikap takut. Mana kena hormat, kena jaga segan kita. Baik. Tidak berlaku lancang kepadanya walaupun dia bersikap lembut. Lebih kurang tadilah. Tidak banyak meminta walaupun dia selalu memenuhi permintaan. Jangan banyak sangat meminta. Ini adat kita sebagai rakyat. Sebagai apa? Sebenarnya kita ni tidak nak nampak jatuh maruah rakyat ni. Ataupun tidak nak jatuh maruah diri kita sebagai orang yang nampak sangat bergantung harap pada pemimpin. Kita ni bergantung harap pada Tuhan. Pemimpin ni wasilah, orang tengah. Pemimpin ni penyampai. Jangan menjadikan terlalu banyak meminta menyebabkan apa dia? Bila susah sikit, ada jadi perangai ni. Anak masuk you minta duit. Nak raya minta duit. Raya berapa kali setahun? 2 kali setahun. Lepas tu anak nak sekolah minta duit. Masuk you minta duit. Nak sunat pun minta duit. Sunat anak. Bukan sunat bapak, sunat anak. Jadi banyak benda kita nak mudah-mudah kita bergantung kepada dia, kita minta dengan dia senang. Tak boleh gitu. Bila berlaku macam tu, terlalu banyak orang minta, Imam Ghazali nak jaga juga akidah kita. Bila terlalu banyak minta, seolah-olah kita jadi mengharap kepada dia. Sedangkan pengharapan kita sepatutnya 100% pada Allah, bukan pada pemimpin, bukan pada makhluk. Baik. Adab yang seterusnya, yang Imam Ghazali sebut, berdoa demi kebaikan dirinya ketika melihatnya. Baik. Yang ni yang mungkin ramai orang lepas pandang. Oleh kerana semangat ataupun sifat politik yang menganggap lawan politik sebagai musuh. Sebagai musuh. Musuh macam kena perang. Kena guna pedang. Walaupun kita tidak satu parti, saya ambil konteks negara kita tu lah. Walaupun tidak satu parti, kita tak sokong parti dia. Tapi bila Allah angkat dia jadi pemimpin, adab kita kena doakan untuk Allah bagi kebaikan bagi diri dia. Tak kira siapa pun jadi pemimpin. Setuju tak setuju cerita lain. Yang tu cerita waktu mengundi. Bila dah dia tu, maknanya Allah dah campak
Ya muqallibal qulub, kan? Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati. Maknanya hakikatnya hati-hati kita ni Tuhan yang letakkan. Dah, Tuhan sekejap kita cenderung kat dia ni, sekejap berkenan kat dia ni pula, sekejap nak dia ni pula. Ya. Awalnya sokong dia, lepas tu bila dia datang rumah kita, bagi gula sepaket, bagi tu bagi ni, bagi duit RM50, RM40, RM50, RM100 ke, kita rasa oh baik juga dia ni. Cenderung pula ke dia. Lepas tu esok lusa dengar pula dalam telefon, dia ni pula baiknya. Jadi kita ni banyak bolak-balik hati. Bila kita tengok dengan kacamata lebih tinggi, keseluruhannya hakikatnya Allah yang atur tu. Nah, Allah atur. Jadi walaupun bila Allah atur, maknanya undi tu mana banyak ke siapa-siapa. Tu Allah atur hakikatnya. Baik, kita usahalah. Jadi bila Allah takdirkan dia untuk jadi pemimpin sebab dia menang pilihan raya, kita kata tak, maka wajar bagi kita laksanakan adab untuk berdoa kebaikan. Tak kiralah dia ni daripada mana-mana pihak sekalipun. Sebab sudah taklif bagi diri dia, dialah pemimpin kita. Jangan jadi ada sifat melampau. Tak? Sebab dia bukan pilihan kita, maka sepenuh masa 5 tahun tu kita berperang, kita jadi benci, kita jadi tak puas hati, apa yang dia buat semua salah. Yang ni sifat melampau yang Nabi pun tak ajar benda ni. Kita ni bukan berperang dengan orang kafir, bukan angkat pedang, bukan orang kafir tu halau kita. Jangan duk kiyah merapu lah. Benda yang Tuhan, benda yang Nabi tak sebut, kita jangan pandai-pandai kiyah dengan tempat kita yang tak ada. Selagi mana tidak ada dia menghalang kita daripada buat ibadat, menghalau daripada rumah kita, ni hadis Nabi dah, menghalau daripada tempat tinggal kita, selagi tu kita tak dianggap memerangi ataupun diperangi. Selebihnya itu sebenarnya lebih kepada permainan ataupun perlawanan persepsi politik sahaja. Jadi agak malang kita kerana berlawan persepsi, bukan berlawan akidah, macam berlawan orang kafir dengan Islam zaman Nabi dulu. Nabi perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq tu Islam lawan orang kafir tu. Kita ni bukan nak berlawan orang kafir. Kita ni berlawan idea mana yang paling elok bawa. Jadi sekarang ni bila dah Allah tetap siapa jadi ketua, maka kita doakan. Semoga mudah-mudahan kalau mungkin dia ada buat silap, mungkin sebelum ni dia ada situ ada ini, maka kita doakan mudah-mudahan Allah bagi kebaikan. Dia pun buat baik pada kita. Akhirnya semua rakyat dapat manfaat. Tak kira mana-mana parti. Mungkin pada penggal yang dulu dia menang, tapi dia banyak buat silap, dia banyak ambil itu, ambil ini. Silap atas itu silap dia lah. Tapi bila tandingkan lagi dia menang pula, kita tak puas hati rasa. Kenapa dia ni naik lagi? Bukankah dia banyak ambil duit orang? Kita kata macam tu. Tapi orang sokong lagi. Hakikatnya apa dia? Allah yang mencampakkan sokongan itu ataupun kecenderungan itu. Maknanya apa dia? Dia naik, kita kata dia naik, dia banyak curi duit orang. Kita kata rasuah lah, dia banyak rasuah. Tapi menang ke dia juga. Apa isyarat dia di situ? Ulama sebut, isyarat dia apa dia? Antara isyaratnya adalah masyarakat itu sendiri ready ke tidak? Masyarakat dia tu, maknanya rakyat dia tu yang undi dia tu, bila macam tu, kebanyakannya perangai macam tu juga sebenarnya. Kalau masyarakat kita ni alim, baik, berbudi bahasa, sopan dan sebagainya, semua nak buat baik, maka Allah akan beri kepada kita hadiah pemimpin yang baik juga. Tapi kalau masyarakat banyak jenis tak semayang, dapat pemimpin yang lebih kurang tu juga. Masyarakat suka berpeleseran, suka berjudi, suka beritu, suka abaikan solat dan sebagainya, banyak derhaka, maka kita akan dapat pemimpin yang lebih kurang itu jugalah dia punya rupa rentaknya. Jadi sebab itu, kalau masyarakat jahil, rakyat jahil, pemimpin pun jahil. Kalau ramai rakyat cerdik, insya-Allah pemimpin cerdik yang diangkat. Jadi semua ini sebenarnya adil Allah, maha adil Allah dalam menetapkan sesuatu perkara. Jadi kalau kita tengok pada kacamata hakikat, maka kita kata Allah atur semuanya. Maka kita sebagai tanggungjawab syariat kita doakan kebaikan. Allah ampuni dosanya dan Allah beri kepada dia hidayah untuk bimbing kita, untuk pimpin kita. Bersihlah hati kita kalau macam tu. Tapi kalau duk main tak puas hati selalu, naik siapa-siapa tak puas hati, ni tak puas hati, ni tak puas hati. Lelah kita sendiri naik, kita pun tak jadi juga. Lagi mana tak duduk kat situ, kita tak tahu.
Komplain kat bawah ni senang. Tapi bila dekat atas tu, orang ni minta, orang ni minta, orang ni minta. Sehari 20 permintaan datang. Pening pala gitu. Biasa duk layan permintaan anak je. Jarang-jarang permintaan orang rumah. Ni bila jadi pemimpin ketua kampung je. Yang tu datang, yang ni datang, yang ni datang. Pening pala kita. Nak cari fikir duit mana? Apa istilah dia? Mangkor tak? Nak. Berasak kepala. Baru tahu. Selama ni kita duk komplain orang. Jadi, bila Allah taklif pada dia tu, pastinya itulah yang paling layak untuk kita semua. Jadi, kita ni tanggungjawab kita, adat kita, doa kebaikan. Jangan kata dia ni musuh Allah. Ada gitu, habis ni kan. Tu saya tak nak cerita banyak lah tu. Jangan sebut orang yang bersyahadah ni sebagai musuh Allah. Jangan sesekali sebut. Kalau ikut dalam hadis, al-jahilu adu Allah. Orang jahil, musuh Allah. Orang jahil itu musuh Allah. Maknanya apa dia? Kalau ikut hadis tu. Bukan orang kafir saja musuh Allah. Orang bodoh, orang jahil pun musuh Allah lah kira macam tu. Sebab tu jangan cepat kita meletakkan musuh tu, jangan. Untuk kita muhasabah diri, ya. Tapi untuk kita meletakkan pada diri orang lain, jangan. Fitnah jadinya. Jadi fitnah di situ. Baik. Seterusnya, tidak berbicara dengannya dan tidak berusaha mencarinya ketika dia tidak hadir. Maknanya kita jangan. Sebenarnya bahasa mudahnya, kalau banyak cakap dengan pemimpin ni, nak something lah tu. Orang panggil nak benda. Nak apa panggil? Nak jilat. Jilat lah. Bahasa mudahnya jilat. Bila dekat ni ada benda lah kita nak tu. Nak projek ke, nak peruntukan ke, nak itu ke, nak ni ke. Paling-paling nak kotak bantuan tu. Rapat dengan Tok Mulu, Tok Ketua sebab apa? Mudah. Bila sampai kotak tu, dia lah orang pertama dia ingat. Kadang-kadang kita niat ke situ. Jadi Imam Ghazali pesan awal-awal, jangan banyak berbicara dengan pemimpin. Kalau kita jadi rakyat ni, adabnya tak perlu banyak bicara. Nampak macam kita terlalu berharap ke dia. Kita minta tolong, ya, sekadar tanggungjawab dia pada kita. Tapi kalau kita dah mula nak mengayat, mula nak itu, mula nak lembek tengkok, maknanya apa dia? Kita dah lari dah. Kita punya harap kita pada Allah jadi kepada sesama makhluk. Ini penting. Baik, seterusnya. Itu adab kita kepada penguasa. Boleh ini tak kira parti semua sekali. Ini kita sebut dalam ilmu agama dan kita cuba kiaskan dengan konteks negara kita. Sebab kita memilih pemimpin. Kalau ikut hukum fiqh, haram menjatuhkan pemimpin. Kalau ikut hukum fiqh dalam kitab-kitab fiqh ni. Sebab ulama dulu ingat kepada pemimpin tu merujuk kepada apa dia? Khilafah. Dulu. Contoh, menjatuhkan Kesultanan Melayu Melaka. Haram hukum dia tu. Maknanya siapa yang berdosa ni? Tali Baruk, Portugis tu semua haram lagu tu. Dosa besar lagu tu. Menjatuhkan khilafah pemimpin yang begitu haram hukumnya. Sama kita duk ada elok-elok ni. Tiba-tiba kita buat demonstrasi apa semua untuk jatuhkan dia. Ini haram hukumnya. Kecuali ada elak dia. Sebab kaedah kita memilih pemimpin dengan kaedah memilih. Ada undi. Makna bila waktu pilihan raya tu, kita sebutlah kebaikan-kebaikan. Kita nyatakan apa kelemahan dia waktu mentadbir dulu jangan diulang. Maka kita cadangkan kita punya penyelesaian, kita punya manifesto dan kaedah sebagainya. Kita naikkan siapa individu yang kita nak naikkan itu. Waktu tu tak apa. Waktu tu tak apa. Tapi waktu tengah merentah, jangan nak jatuhkan. Waktu nak merentah, kita cari jalan nak jatuhkan. Tu tak boleh. Itu haram hukum. Dalam kitab fiqh, ulama sebut begitu. Baik, tu kena jelas. Jadi tak kira siapa-siapa. Menteri Kelantan ke, Menteri Kedah ke, Menteri Pahang ke, Menteri Pulau Pinang, Johor ke, Menteri Malaysia ke, tak kira lah siapa pun. Waktu dia merentah, kita doa. Mudah-mudahan pemerintahan dia Allah bantu. Kita dapat faedah. Tapi dalam tempoh yang diberikan itu ada kekurangan dan serba-serbilah. Jadi kita cuba nyatakan ada pihak yang lebih baik ataupun ada pihak yang menawarkan diri untuk menggantikan. Itu tak apalah, itu tempoh panggil apa? Tempoh berkempen. Tak apalah. Cuma kempen ni ada dia, jangan sentuh peribadi sudahlah. Sentuh cerita tentang pengurusan tak apa. Kita tak puas hati sebab dia ni lah
Sampah tak kutip. Contoh kita kata. Lalai dia ni dalam urusan kutip sampah. Dalam urusan jaga bab kebersihan bandar, kebersihan kampung, kebersihan negeri. Itu tak apa. Tapi kalau kita, saya ambil dia ni. Bini tak tahu ke mana, anak tak tahu ke mana. Itu peribadi, itu tak boleh. Itu haram hukum dia. Dia kena pandai main politik ni. Ada orang main politik. Dia ni nak cakap ham Melayu. Mak daripada India tu. Dia mak dia orang Siam. Macam-macam kita kait. Itu peribadi. Tak boleh macam tu. Kita hanya boleh cerita tentang polisi-polisi ataupun kaedah pengurusan pentadbiran sahaja yang boleh kita cadang dan kritik. Itu cara politik. Baik. Allahumma salli ala Muhammad. Seterusnya kita tengok adab hakim. Hakim ni, apa hakim? Bahasa Arab hakim ni maksud dia bijaksana. Al-hakim, orang yang bijaksana, orang yang pandang jauh ke depan. Ni hakim. Dalam Islam, hakim ni dia merujuk kepada orang yang boleh mengeluarkan hukum. Boleh mengeluarkan hukum serta melaksanakan hukuman yang dia sudah tetapkan. Itu hakim. Maknanya bila dia sudah memberi keputusan, maka keputusan dia kena laksana. Hakim ini biasanya ulama di kalangan ulama yang sudah pakar dalam bidang fiqh dan usul fiqh. Ataupun kita boleh kata mufti lah. Dia pakar dengan hal hukum hakam, undang-undang. Kalau saya ustaz mengajar, belum jadi pakar lagi, belum tentu pakar. Kalau hakim ni, semua kaedah undang-undang dalam kepala dia. Semua kaedah usul fiqh, kaedah hukum hakam dalam kepala dia. Dalil-dalil semua dalam kepala dia. Bila berlaku masalah, dia ada tahu ke mana nak pergi ni. Hukum ni nak pergi ke mana. Kalau ustaz, dia mungkin baca kitab saja, belum tentu dia boleh aplikasi ilmu dia mengikut kesesuaian ataupun mengikut kita panggil ilah yang berlaku. Baik. Jadi boleh kata ataupun boleh sebut juga hakim ini satu level dengan mufti. Hakim. Cuma beza mufti kalau dalam pengistilahan kita lah. Mufti hanya mengeluarkan hukum, tak boleh menghukum. Kalau hakim, dia boleh mengeluarkan hukum dan melaksanakan, menjatuhkan hukuman. Sebab tu mufti, dia keluar apa saja fatwa. Contoh fatwa apa dia tak bagi? Fatwa ajaran sesat, fatwa haram merokok. Contoh ambil haram merokok lah. Fatwa haram merokok, mufti keluarkan fatwa. Tapi bila orang isap rokok, ada tak yang kena tangkap masuk jail? Tak ada. Sebab apa? Dia hanya mengeluarkan hukum, pendapat hukum. Orang tanya apa hukum, dia pun jawab. Jadi menjawab pertanyaan itu disebut sebagai mufti. Hasil jawapan disebut sebagai fatwa. Tapi kalau hakim, hasil jawapan dia daripada masalah ataupun kes jadi keputusan. Keputusan itu mengikat. Boleh jadi undang-undang, boleh jadi aturan ataupun menjadi kes yang akan dirujuk untuk masa depan. Keputusan kes mahkamah tu hakim yang buat. Jadi hakim sebenarnya kalau ikut kaedah ni lebih berkuasa daripada mufti kalau ikut zaman kita. Zaman dulu dia gabung sekali. Semuanya dipanggil sebagai qadi. Kita qadi nikah, naik qadi. Qadi. Kalau kat Kelantan, qadi ni merujuk pada pegawai agama jajahan ataupun daerah. Kalau sini daerah, sana jajahan. Qadi ni maknanya pegawai agama lah. Grade dia 41 ke atas. Kalau qadi. Tapi kalau dalam kaedah Islam, qadi ni siapa? Hak paling tinggi. Dialah ulama fatwanya. Dialah yang mengeluarkan hukum, keputusan apa semua atas dia. Sebenarnya mufti kita ni gabung dengan ketua hakim syar'i, tu baru jadi level qadi. Tapi kita dah spread, dah asingkan dia punya bidang kuasa. Kita banyak mengasingkan. Baik. Itu hakim. Jadi maknanya menunjukkan bahawa hakim ni bukan orang biasa-biasa. Contoh macam menteri agama kita yang baru. Yang tu bekas menteri bekas hakim, ketua hakim syariah Malaysia tu.
bekas Ketua Hakim Syariah Malaysia. Maknanya atas diri dia tu, cerita bab undang-undang, cerita bab usul fiqh, hukum hakam dalam kepala dia saja. Maknanya dia lah boleh kata yang paling alim, paling faqih. Paling alim, paling faqih. Kalau ikut sekarang ni sebenarnya label dia sama dengan label mufti. Kalau sudah jadi ketua hakim, sama dengan label mufti sebenarnya. Mufti negeri lah. Label dia sama sebenarnya. Cuma beza bidang tugas saja. Maknanya dia sudut kepakaran ilmu, kita kata. Baik. Itu saya sekali imbah. Siapa itu hakim? Baik, Imam Ghazali sebut, hakim ini kena selalu membiasakan diam. Hakim ni kena orang yang banyak diam. Pernah dengar tak hakim berceramah? Hakim ceramah kat masjid-masjid, forum perdana? Tak ada. Hakim ni dia eksklusif. Dia ada dunia dia sendiri. Dia tak boleh campur dengan orang biasa. Hakim. Jadi di sini Imam Ghazali sebut yang pertama sekali banyak diam. Kalau dia banyak bercakap, banyaklah keluar salahnya sebenarnya. Bila banyak cakap, banyaklah perkataan dia boleh digunakan oleh orang lain pula. Jadi hakim ni kalau bila dia bercakap, yang dia bercakap tu adalah benda yang bijak, benda yang hikmah, benda yang merupakan keputusan yang untuk dipegang oleh orang. Tapi kalau banyak bercakap, jadi banyak sembang kosong. Dia tak sama dengan ustaz. Ustaz ni lepas ceramah. Waktu ceramah tu banyak cerita. Bukan cerita hak dalam kitab saja. Habis cerita. Cerita luar angkasa pun dia cerita. Cerita masa lalu pun cerita. Cerita masa depan pun cerita. Hakim dia tak boleh macam tu. Dia direct to the point. Apa saja isu, dia direct apa cara menyelesaikan hukum hakam dan sebagainya. Sebab itu hakim ni bukan kaki sembang. Kita lepas kuliah, lepas isyak, kita ada sembang lagi. Hakim tak boleh buat kerja macam tu. Hakim lepas selesai, dia dengan jabat dia. Dia dengan rumah dia. Okay. Sebab itu juga kalau kita tengok, hakim ini, dia kena gaji dia tinggi. Gaji dia kena tinggi pada orang lain. Supaya dia payah ataupun tidak mudah disogok. Bila dia cakap banyak, dia makin ramai dia kena orang. Banyaklah kita kata makan budi, makan jasa, makan itu, makan ini. Berkenalan dan sebagainya lah. Maka andai kata orang yang dia kenali itu, yang banyak dia bercakap, sembang, dia melepak sekali itu, menjadi antara subjek ataupun menjadi orang watak dalam kes tu, mana-mana kes, maka dia akan ada kecenderungan. Sebab apa? Ni aku duduk sembang dia hari-hari, duduk main badminton sekali ke, duduk main golf sekali ke, kita golf lah contoh tak. Tapi bila masuk kes, ni kawan aku ni. Jadi di situ akan berlaku sedikit pemberat kepada siapa yang dia kenali. Sebab tu hakim ni dia kena tidak banyak kena banyak berdiam diri, tidak banyak bercakap-cakap dengan orang ramai. Hakim ni tidak boleh makan dekat tempat orang ramai, crowd. Tidak boleh pergi berjalan-jalan atau tidak boleh ceramah di pentas yang banyak, tak boleh. Hakim tak boleh macam tu. Dia ada eksklusif dia. Baik. Yang seterusnya, menunjukkan kewibawaan dan bersikap tenang. Wibawa dan tenang. Maknanya dia ni bila buat keputusan, bila dia bercakap, keluar je orang hormati. Orang dengar apa yang disebut. Sebab apa yang disebut. Sebab apa? Wibawa dia. Ini hakim. Baik. Menolak untuk melayani pelaku kejahatan dan tiran. Tiran apa ni? Tirani. Apa tirani? Tirani lah. Tirani ni lebih kepada macam kejahatan, kezaliman lah, tirani. Yang berasal mungkin daripada istilah tirani macam penindasan, kezaliman macam tu lah lebih kurang. Tirani. Daripada siapa? Daripada pihak penguasa. Baik. Jadi hakim ni menolak untuk melayani pelaku kejahatan dan tirani. Maknanya nak backup ke, nak melayan ke, dia nak berjumpa ke. Contoh tak, menteri ada buat rasuah, maka menteri ejah dengan PA dia nak jumpa dengan hakim mana-mana. Hakim dekat mana? Jumpa kat mana? Jangan jumpa kat Malaysia.
Jangan jumpa dekat McD. Kita jumpa kat kedai-kedai makan, Gym Boy ke tidak? Tak, jangan jumpa situ. Jumpa kat mana? Jumpa luar negara. Jumpa kat mana? Jumpa atas kapal. Jumpa atas kapal, atas apa dia? Atas laut. Dekat laut. Laut pula, laut kat mana? Laut kawasan sempadan. Sebab apa pergi sempadan? Kawasan sempadan ataupun perairan antarabangsa ni, maka dekat situ tidak ada undang-undang yang berlaku. Tidak ada undang negara mana dia terikat. Dia tak terikat sebab perairan antarabangsa. Jadi kalau dia nak berasuah ke di situ, nak terima duit ke di situ, maka dia tak terikat dengan mana-mana undang-undang. Mereka ni pijak. Hakim kan? Dia tahu undang-undang ke mana. Kalau buat dekat dalam Malaysia, dia ada aturan dia. Jumpa kat mana ada CCTV nampak. Tapi kalau di tengah-tengah laut, internet pun tak ada apa semua. Nak caga, nak letak atas undang-undang negara mana? Tak boleh. Dia tengah laut, kawasan perairan antarabangsa, di situ. Jadi hakim ni kena tolak untuk berjumpa dengan pelaku kejahatan ataupun tiran. Tiran ini lebih merujuk pada pemerintah yang buat zalim. Baik. Hakim ni bukan main-main. Berlaku baik kepada para janda dan memerhatikan anak yatim. Yang ni bila ada kes yang melibatkan ni lah. Mungkin perceraian ke, harta ke, dah. Jadi kena menunjukkan sikap yang lebih membela para janda dan juga anak yatim. Kerana golongan ini tiada pembela. Suami bela biasanya, tapi bila suami tak ada, siapa nak bela? Okey. Baik. Ini merujuk juga kepada apa dia? Kerana sikap wanita itu kebiasaannya berada di rumah. Dia tidak bekerja. Maka dia boleh kata 100% daripada suami yang keluar bekerja. Tetapi kalau kita tengok zaman kita sekarang ini, apabila kita melihat wanita ni banyak bekerja, kadang-kadang walaupun duduk di rumah, tapi duit dia lebih banyak daripada tok lelaki dia. Sebab apa? Jual meniaga kat Shopee, meniaga online, duit banyak, tinggal dia push barang je. Orang duduk tempoh beratus sehari, bayar satu barang. Kalau 100 sehari satu barang, untung dia ambil RM2 je, 200 dah sehari. Suami dia gaji 3,000 sebulan. 3,000 sebulan baru 100 sehari. Banyak duit dia pada tok lelaki dia kadang-kadang. Jadi kita tengok juga ilah semasa. Sebab perempuan sekarang, perempuan bekerjaya. Tidak seperti dahulu yang betul-betul urus rumah tangga semata-mata. Kalau perempuan sekarang ni, dia banyak, bila dia dapat kelebihan itu, kadang-kadang dia rasa dia boleh jaga diri dia. Dia rasa dia boleh jaga diri dia. Lepas tu dia rasa dia boleh jaga, suami pula macam pikul biawak hidup. Dia anggap suami dia ni macam membebankan dia pula, sebab duit dia banyak lagi. Suami kerja jaga 1,000 apa? Jaga 1,700, 1,800. Dia 6,000. Jadi dia rasa, buat apa aku dengan suami aku, buat syarat je ni, biar aku seorang-seorang tanggung dia pula. Sebab dia, kalau baju raya kan, suami boleh beli hak RM50 je. Aku 6,000, mana mahu RM50 je. Mesti bahagian tempah dia ni 200, merelik apa semua. Standard dia lain dah, dia rasa. Ini fitnah sekarang. Apabila perempuan itu sudah lebih banyak penghasilan daripada suami, kadang-kadang dia akan naik ego dia, dia akan naik dia punya rasa dia boleh tanggung diri dia sendiri. Hakim tengok juga benda ni. Kadang-kadang hak ni lah, saya nak pisah dengan suami saya. Macam tanggung dia ni, tanggung. Dia rasa macam tu. Jadi kalau ikut apa Imam Ghazali sebut ni, para janda. Janda yang macam mana? Janda yang mana-mana? Macam mana Pak? Janda yang berambut perang. Janda yang mana? Janda yang jenis macam mana? Kalau janda Datuk Vida tu nak jaga apa? Contoh tak? Jenis artis-artis tu, kaya-kaya tu. Kadang-kadang dia rasa dia comel, dia laku lagi. Banyak.
Kadang-kadang ada orang kata salah suami, tapi realiti dunia sekarang ni, bila isteri tu rasa dia mampu buat, dia tak bergantung dengan suami dia, dia nak lepas diri, dia banyak buat kes tu, buat kes ni, akhirnya akhirnya itulah tuntut pada hakim cerai apa semua. Jadi cerita bab janda ni tengok keadaan. Yang janda yang dimasukkan adalah janda yang mana tiada tempat bergantung. Maka hakim wajar memberi kepadanya lebih kasihan, lebih perhatian, right? Berlaku baik kepada ni dan juga anak yatim. Baik, panjang ni. Seterusnya, tidak tergesa-gesa saat memberi keputusan dan berlaku baik kepada lawan. Hakim ni kena ambil waktu yang bertenang. Hakim ke orang yang terlibat dengan keputusan. Siapa yang buat keputusan ni? Tak kira lah ketua ke hakim ke, kadang-kadang pemeriksa. Tahu pemeriksa? Pemeriksa Kertas Jawapan. SPM ke PMR, PT3 lah ni, ataupun periksa lah. Orang yang pemeriksa ni, dia tak boleh nak memeriksa dalam keadaan dia lapar. Satu, macam saya sekarang ni lapar. Macam tu tak? Dia tak boleh memeriksa dalam keadaan dia tengah marah ke bini dia, ataupun anak dia. Dia kena dalam keadaan tenang. Kalau boleh, periksa tu sekali jalan saja. Jangan 3 hari, 4 hari, 5 hari. Hari ni sikit-sikit. Sebab apa? Kadang-kadang hari ni mood lain, esok mood lain, lusa mood lain. Yang menyebabkan ada kesan pada pemarkahan. Itu kalau cikgu yang pemeriksa kertas, dia ada adab dia. Ni saya belajar daripada masalah saya ni. Dia kata tak boleh. Kalau nak periksa kertas dia kena ambil waktu yang dia tak terlibat, tak serabut, tak banyak kerja. Ada sebab tu kalau dulu cerita dulu, pemeriksa dulu. SPM, saya ingat cikgu-cikgu dulu lah. Zaman mewah dululah. Kalau asal periksa kertas dia tak periksa rumah, dia akan cari tempat hotel-hotel ke, berkampung, periksa situ, tak ada kertas siap-siap. Siap settle kat situ. Balik rumah beres settle. Tapi kalau sekarang ni buat balik rumah. Bila ada buat balik rumah, kat rumah ni macam-macam masalah. Jadi ada sedikit sebanyak ada kesan di situ. Baik, itu cerita cikgu. Hakim pun sama. Hakim ni, saya yakinlah hakim syariah kita ni, apabila dia nak buat satu keputusan, bahkan dalam kes-kes yang besar, mereka ni ada panduan wahyu di situ. Ada minta petunjuk daripada Allah. Bukan semata-mata dengar fakta kes ataupun hujah daripada peguam. Saya yakin benda ni. Hakim syar'i kita lah terutamanya. Mesti mereka ada istikharahnya, ada hajatnya, ada minta petunjuk daripada Allah. Dia tidak semena-mena dengar peguam ni cakap baik, hebat punya, ataupun tengok fakta kes mata-mata. Tidak. Dia ada minta petunjuk daripada Allah juga. Itu saya yakin. Yang saya kenali lah hakim-hakim kita ni. InsyaAllah dia ada panduan, terutama hakim syar'i lah. InsyaAllah. Baik, jadi tidak tergesa-gesa membuat keputusan. Sebab tu biasanya keputusan ni lambat. Sebab apa? Dia tengok belakang. Dia kena perhati betul-betul, supaya tidak ada pihak yang teraniaya. Tidak memihak salah seorang daripada dua yang bermusuhan. Memberi nasihat kepada pelaku penyimpangan. Ini pun ada dalam court, dalam mahkamah ni. Hakim dengan ni lepas buat keputusan, dia sebut keputusan. Hakim juga ingin menasihati kepada kepada pihak yang bersalah. Contoh kepada pihak isteri, pihak defendant ke apa nama istilah dia kan. Supaya setelah ini untuk lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah. Supaya perkara-perkara sebegini tidak berulang lagi. Hakim menasihatkan kepada pihak suami supaya tidak culas dalam pemberian nafkah bulanan kepada pihak isteri yang menanggung anak suami sebenarnya. Itu nasihat daripada pihak hakim, bukan sekadar menyatakan hukuman ataupun keputusan. Dia ada nasihat dia. Sentiasa berlindung kepada Allah dalam menetapkan keputusan yang benar. Ini saya cerita tadi lah. Minta kepada Allah petunjuk. Minta kecenderungan mana yang lebih baik. Baik, saya nak tanya, kalau dalam hal ini antara dua persimpangan, kita nak semayang hajat ke, kita nak semayang istikharah?
Cokroh. Istikharah ke sembahyang hajat? Cokroh. Istikharah ni apa maksud dia? Tunjuk. Istikharah ni kalau minta petunjuk, ya. Tapi kita tak tahu nak pilih yang mana. Minta ni istikharah ni. Ni saya sebut Istikharah ni kalau kita ambil jodoh adalah jodoh Istikharah ni bukan untuk orang yang nak bertunang ataupun orang yang nak kahwin. Istikharah ni contoh tak, dia dah ada kawan, dia dah bertunang dah pun, dekat nak kahwin istikharah pula. Itu bukan istikharah. Istikharah ni kalau tak tahu, ayah kata ada 5 orang yang masuk ni, semua kita tak kenal dan kita tak berkawan, tak kenal, kita tak ada ni lah. Itu baru istikharah. Istikharah ni kita serah pada, kita minta petunjuk Allah supaya tengok mana hak terbaik. Sebab apa? Semua ni kita tak ada kaitan lah kot. Istikharah ni pilihan dia kalau 5 semuanya sama level. Jangan ada satu yang apa dia, yang kita dah berkawan, kita berkawan dengan dia ni, tapi hak datang minta 3 orang, yang kawan ni tak minta lagi. Nah, kita minta istikharah, ya Allah beri petunjuk. Bukan, itu bukan istikharah. Istikharah ni tak ada pilihan langsung, kita tak ada cenderung mana-mana, kita minta Allah tolong tunjuk. Itu baru istikharah. Kalau nak kahwin ni, kita sebut sebagai hajat. Ya Allah, tolong tunjuk pada aku hak mana betul. Aku dah nak ke dia ni. Kalau dia ni elok bagi aku, maka mudahkanlah urusan. Kalau dia ni nampak tak elok, maka Allah tariklah, larikanlah, ataupun tunjuklah petunjuk, mintalah petunjuk dah. Sebab kita dah sayang kat dia, dah kenal kat dia, cuma tak kahwin lagi. Dan memang dia saja yang pilihannya, cuma nak kahwin, kita minta sembahyang hajat. Itu tak panggil istikharah. Istikharah ni macam anak dara yang tak ada kawan dengan siapa-siapa, tiba-tiba ada 3 orang, 4 orang, 2 orang ke datang minta. Jadi antara 2 ni siapa yang kita nak, siapa yang nak jadi pilihan, itu baru istikharah. Baik, kalau hakim tadi, hakim dia nak istikharah ke nak hajat? Biasanya yang terakhir ni sudah dibacakan keputusannya di hadapan panel-panel hakim tu. Dah, dia dah masing-masing dah, biasa ada 3 ataupun 5 lah hakim ni. Dia akan sebut, masing-masing akan tengok dah, dia dah tengok apa semua, hujah, peguam, bukti apa semua. Undang-undang mana yang dipakai, enactment section mana yang dipakai, dia tengok semua dah. Jadi kalau ikut atas kertas dah ada keputusan, cuma tak declare, tak umum lagi. Sebelum umum tu, hakim kita biasanya dia akan munajat pada Allah juga, minta petunjuk. Yang tu dipanggil hajat. Kita bukan tak tahu nak pilih mana, cuma kita ada adab dengan Tuhan. Macam tadi nak kahwin, dah tahu nak pilih, nak kahwin dengan dia, cuma minta adab kita dengan Tuhan. Ya Allah tolong tunjuk ya. Secara manusiawi aku nak ke dia dah, bagi aku dia hak terbaik. Kalau hakim, secara manusiawi kami hak memilih ni, ini dah keputusan yang paling adil kami boleh tetapkan. Tapi kami tetap minta kepadamu ya Allah. Yang tu panggil hajat. Hajat. Kalau budak periksa A, B, C, D, tak tahu mana satu, hajat ke istikharah? Jawapan A, B, C, D. Dia tak mengaji. Tak belajar. Nak tembok ni. Bagi dia A, B, C, D semua kelabu. Dah. Main dadu lah. Dah. Dulu dah. Main dadu. Dah nak sebut. Kalau contohlah 4 kelabu belaka, istikharah ke hajat? Istikharah. Istikharah. Itu contoh nak supaya faham lah. Tapi kalau dah ada 1 ataupun 2, satu ataupun 2 yang kita cenderung, mana 1, 2 memang ada tapi kita cenderung kat ni. Yang ni kita nak juga tapi kurang sikit, yang lebih sikit. Contoh kadang-kadang 2 ni beza apa? Beza di tai lalat je pun. Contohlah. Kita kenal ada tai lalat. Jadi kita minta hajat, minta petunjuk pada Allah. Ya Allah, aku kenal kat dia ni, tapi macam mana pun aku serah balik padamu ya Allah. Tolong cenderungkan aku mana yang terbaik untuk aku dan dunia dan akhirat aku. Jadi ada beza. Kalau istikharah, benda yang kita tak kelabu belaka,
Kalau hajat yang dah ada keputusan, yang dah ada kecenderungan, cuma kita minta tunjuk pada Allah, kita minta adab kita, ya Allah tolong tunjuk. Kalau baik dekatkanlah, kalau tak baik jauhkanlah. Kan? Gitu. Samalah juga ada hakim tadi kan. Hakim tadi dalam buat keputusan dia tak boleh ada emosi. Kita rakyat, kalau kita ambil rakyat mengundi tadi, rakyat kalau mengundi dalam keadaan emosi, dia tak melaksanakan hak pada tempatnya, bahkan boleh jatuh berdosa. Rakyat kalau nak mengundi pemimpin, dia kena ada ilmu tentang pemimpin tu siapa, apa yang dia nak bawa, dia kena kenal pemimpin dia. Kalau tak boleh main dadu macam tadi. Dia datang rumah kita bagi 500, macam itu bagi 500. Mana kita tak sokong dia. Kalau dia tak bagi, datang saja buat tunjuk muka saja, meleh mana maunya tunjuk muka. Kawan tu bagi 500, kamu datang tunjuk muka bagi kertas muka kamu. Kawan ni datang bagi siapa 500? Nah, jadi emosi kita pada orang yang memberi tu, apa dia? Oi, dia ni baik, bagus. Emosi lah tu. Emosi ni bukan benci saja, suka pun. Nah, kawan ni tak ada bagi apa, sekupang tunjuk muka je. Kadang-kadang tak tunjuk, haram tak tunjuk muka. Bagi kaki tangan dia je datang. Kalau orang tu dah bagi dia buat. Kita dah tentukan dia kan. Tiba-tiba kita mundi tak mundi orang yang bagi 500 ni orang lain. Takkan kita mundi janji. Janji dengan siapa? Tak janji dengan orang tu lah. Baik, sebarang pemberian yang boleh memberi keputusan itu rasuah. Dia tak pakai janji, panggil rasuah dah tu. Orang tu bagi salah dah. Ni saya bagi konsep agama. Pemberian dengan sebab pemberian itu memberi keputusan, rasuah. Sebab tu hakim tak boleh kawan orang, tak boleh terima hadiah, tak boleh. Sekarang ni kita undi. Kita pangkah, dengan pangkah kita menentukan keputusan. Tapi yang moleknya 500 tu jangan terima. Jangan terima. Tak. Siapa-siapa pun. Dia macam ni. Konsep tu, ingat tak konsep Tok Guru dulu lah. Konsep Tok Guru dulu. Orang bagi, orang bagikan plakat, ambil. Itu dah Tok Guru dulu kan. Orang bagikan plakat, ambil. Orang bagi Milo, ambil. Orang bagi apa tu? Rice cooker, ambil. Dah ambil. Sebab apa Tok Guru sebut macam tu? Sebab duit tu asalnya duit rakyat juga. Baik. Tapi dalam undian tak boleh terpengaruh dengan pemberian itu. Kita kena buat undian berdasarkan ilmu kita terhadap, pengenalan kita terhadap pemimpin tu macam mana. Untuk lebih selamat, lebih baik kita tak ambil. Tambah-tambah bila melibat duit ni. Kalau dia bagi duit untuk kita, apa dia ni, kalau tasawuf lah, kalau kita main tasawuf, kita tak ambil hukum fiqh lah, ambil tasawuf dulu. Ambil hukum hati. Elok ke kita ambil duit yang kita tak tahu dia sumber daripada mana ni? Ada betul ke duit dia meniaga, ataupun duit dia ambil daripada projek mana-mana untuk turunkan pilihan raya? Kebanyakan projek kena tahu kalau pemimpin tu banyak duit, biasanya bukan sebab kekayaan dia, tetapi ada token-token besar yang support. Ni saya tahu, ni memang saya maklum ni. Ni saya berani sebut, ni memang saya maklum ni. Biasanya orang politik akan ada token besar yang support dia. Tak kira mana-mana parti. Token besar inilah yang akan bagi duit kepada pemimpin tersebut untuk dia laksanakan program-program dia. Jaranglah guna dia. Rasuah boleh jadi tukar jadi sedekah. Bila Nabi boleh sedekahnya? Hak mana ni? Ngundi ke perang? Inilah. Hak mana? Rasulullah sedekah? Macam mana? Macam mana? Ya, rasuah tapi di Rasuah. di sedekah. Rasuah ke rasuah? Di sedekah kan. Rasuah bagi dekat pos ngundi tu, bagi ngap bagi. Bila baru ni cerita kata tukar jadi sedekah. Dia istilah rasuah tu dia jadi istilah. Rasuah. Saya dengar Rasulullah tadi. Bila Rasulullah? Dia istilah. Baik, gini, saya ambil konsep rasuah. Bila kita beri sesuatu, pemberian kita itu boleh menentukan keputusan. Contoh, YDP, MPKK. Orang duk kawan kat dengan dia, belanja makan dia, berilah tu. Lalah, minta bagi paperwork. Tolong ejah sikit. Dia pun tak tangan sah. Sebab apa kawan dia? Kawan yang macam mana? Yang selalu bagi baik belanja makan kan. Orang politik kan suka makan.
Sikit-sikit bawa kontraktor bawa makan dia mana? Tasik Raban. Situ makan sedap. Ikan Muhammad 500 kali semeja. Ya, kontraktor. Bawa siapa tu? Bawa YB, bukan belanja sama orang kontraktor. Siapa yang datang? Esko datang turun, bawa makan pergi situ. Siapa yang bawa? Kontraktor. Sebab apa? Dia nak belanja tu makan sedap, lepas tu adalah cenderung tu. Itu semua rasuah tu. Saya ambil konsep. Maknanya pemberian, dengan pemberian itu boleh menentukan tanda tangan, boleh menentukan pangkah, boleh menentukan keputusan. Itu semua dianggap rasuah. Sedekah ni apa dia sedekah ni? Pemberian daripada orang yang mampu kepada orang yang kurang mampu. Sebab dia susah. Yang benda ni tak betul lah, walaupun keluar daripada mulut tuan guru. Tak. Tuan guru tu kita yang bergelar. Tapi tak syok nak cerita sebab jadi politik. Tapi maknanya saya ambil konsep saja dah. Kita ambil konsep saja. Masuklah kita ni. Pemberian yang merubah keputusan, dia jadi rasuah. Saya pernah abah saya ni budaya, kadang-kadang budaya lah. Dekan fakulti tempat saya mengaji dulu. Ni dia orang yang apa panggil? Yang lebay apa panggil? Apa panggil istilah dia? Yang jagalah apa tawaduk apa istilah dia ingat. Dia alim, dia ada istilah dia. Orang yang tak nak buat benda makruh ni apa dia? Orang jaga benda sunat ni istilah. Apa tengok ikutlah. Baik. Dia ni abah saya datang daripada Malaysia. Dia datang bawalah buah tangan. Orang Indonesia ni apa antara yang dia suka adalah Milo. Milo. Ni saya baru tahu juga ni. Tapi benda ni memang turun-temurun. Dia kalau anak-anak Malaysia balik Malaysia, bila balik Malaysia datang Indonesia, antara benda dia tanya ataupun antara buah tangan istilah dia yang dia suka adalah Milo. Sebab Milo Malaysia tak sama dengan Milo Indonesia. Rasa dia sedap Milo Malaysia lagi. Jadi kalau bawa Milo tu kan, abah saya datang ziarah ke Indonesia hari tu, dia bawa Milo sekali, dia suruh saya bagi kat dekan. Dekan tu tak adalah mengajar saya. Tapi bisa buat kita panggil apa panggil? Pak dosen lah, kita panggil bapak. Bapak ni ada hadiah daripada orang tua. Dengan saya bilang saya ngomong gitulah, saya bilang gitu. Ni Pak ada boleh ke bagi ni? Nanti apa-apa kesan, ada apa-apa ke? Tak Pak, tidak Pak. Ini memang hadiah saya anak murid kepada guru. Itu saja saya sebut. Tak ada sebarang keputusan, tidak ada apa. Bukan apa kadang-kadang orang belajar ni nak suruh mudah keluar sijil, nak dapat result cantik, dia buat baik dengan cikgu, dia buat baik dengan dosen ni pensyarah lah. Jadi pemberian anak murid kepada pensyarah yang boleh menyebabkan berubah keputusan markah, tu kira rasuah juga. Ni orang yang sekoh jaga, dia jaga sungguh benda ni. Saya dapat faham itu dosen. Sebab apa? Sebab dia dekan, orang paling tinggi dekat fakulti, dia yang menentukan apa-apa keputusan. Jadi dia ada di situ. Tapi kita adat dengan guru kita buat baik dengan dia, kita bagi hadiah, bukan nak suruh dia bagi markah tinggi kita. Tidak. Kita nak menyenangkan hati dia saja. Itu murid dengan guru, cerita lain. Tapi sebab dia bukan semata-mata guru, dia dekan yang menentukan keputusan-keputusan akademik penting. Kalau guru semata-mata guru, tu kita boleh bagi hadiah, tak ada masalah. Macam saya, kalau nak bagi hadiah saya, ada kesan apa-apa tak? Adakah saya bagi markah seorang-seorang? Tak ada kaitan. Nak bagi hadiah kat saya, macam saya ni guru biasa saja, tidak ada menentukan keputusan apa-apa. Tu tak apa. Jadi kalau pemberian kita kepada orang yang membuat keputusan, dengan sebab pemberian kita itu menyebabkan berubah keputusan dia, itu yang dipanggil rasuah. Ar-rashi wal murtashi finnar, Nabi kata. Orang yang memberi rasuah dan orang yang menerima rasuah dalam neraka dulu. Dia keputusan ni tak semestinya keputusan yang positif atau apa yang baiklah kan. Mungkin yang merubah keputusan jadi negatif kan. Sepatutnya kita buat pertimbangan yang adil. Tetapi kita jadi cenderung. Sebab apa orang tu bagi something pada kita? Cenderung ke situ. Tu yang tak boleh. Jadi kalau kita nak sokong, saya sebut direct, kalau kita nak sokong satu parti sebab dia memperjuangkan Islam, biar sebab tu. Bukan sebab duit hak dia bagi kat kita, bukan sebab apa dia, duit minyak motor yang dia bagi kat kita,
baju yang diberi kepada kita bukan sebab tu, tapi sebab perjuangan tu tak apa. Nah, kita sokongnya ni sebab apa? Sebab dia membela kebajikan dan sebagainya, bawa ekonomi sebaik. Untuk tujuan tu tak apa. Tapi kalau sebab dia bagi duit pada kita, yang tu haram keputusannya seperti itu. Nah, ingat. Jadi benda ni tak semua orang mengaji di masjid memahaminya dengan betul. Masa silap jangan benda rasuah bukan sedekah. Bukan sedekah. Sedekah ni bukan waktu dia. Sekarang ni waktu kempen. Sedekah waktu tu. Kenapa? Jadi bila sedekah waktu tu, kenallah kita kat dia. Bagi masa dekat pondok apa tu? Kalau nak pondok panas, tak boleh. Tak. Saya paling tak ni. Saya jelas benda ni. Tak kira mana-mana parti. Nak apa dia? Nak balik suruh balik ngundi, lepas tu bagi duit tiket. Sama tu perangai sama. Suruh undi saya bagi 500 keluarga ni. 500 tu nanti buat sedekah lah, buat makan anak beranak. Kalau anak-anak balik bagi untuk duit tiket. Dia masuk sekali 500 tu anak-anak 5 orang kan, 100 orang. Kita sedih lah satu tuan guru boleh silap tanggung dia macam tu kan. Tak seronok kan. Bagi saya lah. Untuk bantu selamatkan balik, mufti kena bersuara. Yalah. Mufti negeri kena bersuara. Kena sebut, kena dengan jelas. Jangan jauh-jauh pula yang jadi lebih besar pada mufti kan, tu yang jadi orang. Yalah, kalau keputusan yang berdasarkan emosi macam ni lah. Tapi kita kena guna akal sihat Allah bagi, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah bantu. Jangan ni. Nak milih ni, istikharah ke hajat? Ya. Kita dah ada kecenderungan. Betul? Kita ni bukan budak umur 18 baru keluar sekolah, tak tahu mana satu, hijau tak tahu, biru tak tahu, putih merah tak tahu apa. Sekarang ni sebenarnya maknanya trial. Jangan cuba orang ni, cuba orang ni. Kan? Budak ni cuba. Ayah-ayah sekalian tak cuba dah lalu dah. Tak panggil cuba dah. Dengan generasi muda ni yang sejauh ni 18 dah boleh undi kan. Dia orang ni yang jadi. Lepas tu duk main. Anak muda apa dia suka? Anak muda dia nak apa? Nak duit. Duit lah. Nak duit. Dia nak duit. Kalau orang tua dia nak apa? Kestabilan. Tak sama kan. Itulah kecenderungan. Siapa pandai main benda tu, dapat lah. Sebab tu politik ni kalau kita ambil, jadi dia macam, sebenarnya politik adalah kebolehan kita menguasai orang. Itu hari dia cuma bagi satu je. Hapuskan PTPTN. Itu je. Tu modal orang muda ke orang tua? Kita habis jadi berantakan. Dapat kawan muda kan. Baik. Wallahu ta'ala a'lam. Adab saksi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa sallallahu wa sallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya,